Okey. Okey. Ni cikgu ulang Okey, satu jangka masa panjang. So, kita akaun simpanan tetap. Okey. Yang ketiga. Kenapa ramai orang tak suka, orang tak minat akaun semasa? Okey. Sebab akaun semasa tak dapat faedah yang pertama. Okey. Akaun semasa tak dapat faedah. Tapi orang yang berniaga suka sebab dapat cek. Okey. Dan kita bukan sentiasa guna cek. Okey. Ni kita dah nak mula mengira. Boleh tak cikgu nak buat soalan nombor 3 dulu? Soalan nombor 3. Okey. Soalan nombor 3. Bukan soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Ken. Soalan nombor 4. Muka surat 14. Okey. Soalan nombor 4. Muka surat 14. Okey. Dia kata Ken simpan sebanyak 2,000. Cikgu ulang balik. Tadi cikgu ajar interest ataupun faedah mudah. Ni soalan faedah mudah sama dengan P darab A darab T. Okey. Cikgu gariskan. Ini adalah P. So, bila jawab paksa eloklah tulis P sama dengan RM 2,000. Okey. So, yang kedua. Ini kadar faedah dia rate. Okey. R sama dengan 2%. Okey. Awak boleh nak tulis 2%. Nak tulis macam ni pun boleh. 2%. Nak tulis 0.02 pun boleh. Mana-mana boleh. Tak ada masalah. Dan tempoh dia 3 tahun sebab dalam tahun. So, T dia, time dia 3 tahun. So, nak kira senanglah. I sama dengan, awal-awal ni kalau boleh elok tulis macam ni. Sama dengan P 2,000 darab dengan, okay, mana-mana satu nak guna boleh. Yang ni boleh, yang ni pun boleh. Okay. So, 2/100 darab dengan 3 tahun. Okay. Picit je lah kalkulator tu. Terus dapat. Okay. 20 darab 2, 40. Dapat nilai dia adalah. Cikgu salah ke? Ken. Oh, sorry. Cikgu salah soalan Dalam buku awak 3,000 Cikgu tulis 2,000. Okey, tak apa. Okey. Dalam buku awak 3,000 Dalam buku awak Ken menyimpan 3,000. Cikgu tulis 2,000. Okey. Kalau ikut buku awak, cikgu tukar Kalau ikut buku awak sini 3,000. Cikgu ulang ikut buku awak sini 3,000. So, kalau sini 3,000 ikut buku awak 3,000 betul. 2% setahun betul 3 tahun. Okey. So, ni 3,000 So, jadi lepas awak darab, guna kalkulator 3,000 darab 0.02 ataupun darab 2% darab dengan 3. Awak akan dapat RM. Dah okey ke suara? Kadang suara tak keluar. Okey. Cikgu ulang Cikgu tukar soalan ni. Okey, cikgu tukar soalan ni yang pertama sebab cikgu salah type Okey, soalan dia 3,000. So, cikgu tukar 3,000 ikut buku awak dan awak boleh terus jawab dalam buku awak. 3,000 darab ni darab dengan 3. Atau kau ada yang nak tulis macam ni. Nanti dia kata salah ke betul? Awak boleh tulis macam ni. 3,000 darab 0.02 darab 3. Tak ada masalah. Terus dapat jawapan dia. RM 180. Betul ke? Okey. Ni yang mudah macam tu. Okey. Kalau awak ada buku teks, dalam buku teks pun ada. Okey. Dalam buku teks pun ada yang mudah macam tu. Kalau dalam buku teks, muka surat 60, soalan nombor 3. Okey. Kalau dalam buku teks lah. Muka surat 60. Okey. Muka surat 60, soalan nombor 3. Puan Aminah tu. Okey. Kalau dalam buku teks awak nak buat yang sama nanti, awak boleh tulis kat sini. Kat buku awak, buku teks, muka surat 60, soalan ataupun awak tulis soalan nombor 3. So, nanti guna yang sama, awak boleh kira lagi sekali. Okey. Kita patah balik. Yang ni mudah sikit Cikgu ulang yang ni mudah sikit sebab awak cuma kenal pasti berapa nilai P, berapa nilai R, berapa nilai T. Okey. Kita patah balik, kita buat soalan yang pertama. Okey. Puan Nani. Okey. Puan Nani sebab
dalam ni dah untung ada perkataan di compound. Okay, cikgu ulang. Ada perkataan di compound. So, kita garis information yang dia bagi. 300. Okay. 4% suku tahun. Ni, di compound ni sebab nak guna kaedah compound pada akhir tahun kelima. So, kita tulis balik. P sama dengan 300. Okay. Rumus dia cikgu tulis kat atas. Nilai matang. So, dia tanya sekarang ni, berapakah jumlah wang simpanan? Simpanan Okay, sama dengan P. Ni rumus dia. Darab dengan 1 tambah R per dengan N. Okay. Darab dengan ke atas NT. Sekarang cikgu nak ajar awak nak kenal yang tu dulu. Okay, nak kenal yang tu dulu. P 300 dah dapat. So, R. R ni rate dalam persen. Okay, 4%. So, kita tukar 4% ni sama dengan 0.04. Lepas tu, lepas R, kita nak tulis N. N ni number of berapa kali dia dikompangkan. Dia kata setiap suku tahun. Maksudnya, setahun 4 kali lah. Suku ni 1/4. Okay, maksudnya, lepas 3 bulan, dia compound. Lepas 3 bulan, dia compound. So, N dia sama dengan 4. Sebab suku. Suku tu maksudnya 4 kali setahun. Okay. Dan last kali T. T adalah ni, tahun kelima. So, T sama dengan 5. Kita tulislah. Nilai yang dia nak ni, berapakah jumlah wang simpanan dia. Okay. Kata nak tulis ayat pendek pun tak apa, nak tulis MV pun tak apa, tulis je sebab yang penting dapat nilai dia. Okay. Jumlah bla 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 sama dengan, okay, cikgu tulis kat bawah takut gemuk cikgu tulis. P dia 300. Okay. 1 tambah R dia, sebab kita dah tulis kat sini, so kita ambil R dia 0.04 per N dia 4 kali setahun, tutup kurungan, N dia 4, tahun dia 5. Okay. Macam mana nak tekan kalkulator? Okay. Macam mana nak tekan kalkulator? Dia sebenarnya, kalau tanya lah takut silap, boleh selesaikan ni dulu. Cikgu garis yang ni. Kalau ada orang dia buat step by step, tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Okay. Awak bahagi ni dengan ni ke? Atau cikgu tonton awak buat kurungan 1 tambah 0.04 bahagi 4. Ni cikgu tulis. Awak akan pisik kat kalkulator macam ni lah. 1 tambah 0.04 bahagi 4. Tutup kurungan. Okay. Guna lambang ni. Kuasa dengan 4 darab 5, 20 kan? Kuasa dengan 20. Lepas tu, dah dapat tekan sama dengan. Dah dapat nilai darab dengan 300. Kalau nak macam tu lah. Boleh je macam-macam cara. Tak kisah awak nak tekan macam mana. Last kali awak akan dapat nilai dia. Okay. Untuk Puan Nani ni, last kali awak akan dapat nilai dia 300. Ada yang kira tak? Okay. Ni cara cikgu ajar nak pisik kalkulator. Okay. So last kali, harap-harap awak mahir guna kalkulator yang awak beli tu. Okay. So last kali awak akan dapat matched value dia ataupun berapa ada dalam akaun dia adalah RM 366 ringgit 10 sen. Soalan yang sama, kalau awak buat dalam buku teks muka surat 60. Okay, cikgu tulis ni. Muka surat 60. Soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Kalau dalam buku teks dia sebut, okay, dia simpan dalam buku teks dia sebut dia simpan 500. Berbeza yang ni je. 500 dalam buku teks ni 500. Yang ni sama 4%. Okay. Yang ni sama suku tahun. Yang ni pun sama. Cuma berbeza 500 sahaja. Maksudnya awak boleh buat lagi sekali soalan hampir sama dengan
buku kerja yang awak beli. Okay, next. Soalan muka surat 14. Okay. Soalan muka surat 14. Okay, yang atas sekali. Encik Chan. Okay, Encik Chan dia deposit RM2,000. Okay. Dia deposit RM2,000. Kita nak baca dulu soalan. Nak guna rumus yang mana? Macam-macam. Okay, kita jumpa di compound. So, kita tahu dah kita nak guna yang ada darab panjang kan. Kita senarai dulu information dia. P sama dengan. So, dia simpan RM2,000. RM2,000. Okay. So, dia kata kadar faedah 5%. R sama dengan 5%. 0.05. Okay, cikgu tulis terus dah. Lepas tu dia sebut setengah tahun. Maksudnya kalau setengah tahun buat sekali. Kalau setahun, 2 kali. Cikgu ulang Dia sebut setengah tahun. Jadi kalau setengah tahun, setahun 2 kali lah. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. So N sama dengan 2. Dan last sekali berapa lama? Akhir tahun ketiga. Baca soalan, tengok. Okay. Lepas tu tengok. T sama dengan 3. Okay. Jadi terus boleh kira P ataupun dia tanya berapa jumlah wang simpanan dia. Nak tulis macam ni pun tak ada masalah. Okay. Nak tulis apa kat tepi ni? Patutnya tulis ayat ni lah. Jumlah wang simpanan dia. Patutnya ayat dia yang ni. Jumlah wang simpanan sama dengan P 2,000. Okay. Darab dengan 1 tambah R 0.05 bahagi dengan N dia 2 tahun sekali darab dengan N 2 darab dengan 3. Okay, ni kuasa kan? So, lepas tu PC calculator. Okay. Kalau soalan macam ni, kalau pelajar tanya, cikgu soalan macam ni TP berapa? TP 3 sebab awak dah guna rumus. Okay. Awak dah guna rumus dah. So, terus je tulis yang ni. Ataupun ada pengiraan bawah lagi, terus je yang ni untuk ni 2 markah 2 markah. Okay, terus je ni. Sebab awak dah berjaya, lepas tu jawapan dia. RM, jumlah sekarang dalam akaun dia adalah 2,000. Okay. RM319.40. Katalah cikgu nak bagi jadi soalan ni soalan TP4. Okay. Cikgu nak bagi jadi soalan ni soalan TP4. Cikgu tanya. Bank bagi dekat Encik Chan tu berapa? Ataupun berapakah faedah yang Encik Chan dapat daripada pihak bank? Okay, jadi awak kena tolak jumlah ni. Tolak dengan modal yang nilai yang Encik Chan ni simpan. Okay, so maksudnya kalau saya tanya berapa faedah yang Encik Chan dapat? 319 yang ni saja Kenapa jadi ada 2,000 ni campur dengan apa yang disimpan? Okay, soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Puan Ayu sama juga kita tengok, kita cari perkataan. Ada tak perkataan compound ke, faedah biasa ke apa ke? Okey, dalam ni ada perkataan compound. Kita akan buat yang sama. Okey, cikgu ajar awak tulis yang sama. P sama dengan 200. Okey, ni P. Lepas tu faedah dia rate. R sama dengan 3%. 0.03. Okey. Setiap bulan. Kalau setiap bulan, kalau setahun ada 12 kali lah. Okey. So, N sama dengan 12 sebab setiap bulan. Dia tanya akhir tahun kedua. So, T sama dengan 2. Cikgu ulang untuk yang tak ingat nak tulis N tu berapa. Setiap bulan. Jadi, kalau dalam setiap bulan, kalau setahun jadi 12 kali. Ni 12 kali sebab setiap bulan. Jadi, awak akan kira. Okay. Awak akan kira dia punya nilai yang akan dapat ni berapa jumlah simpanan. Jumlah wang simpanan Puan Ayu sama dengan 200. Okay. Darab dengan 1 tambah kadar dia 3% bahagi dengan 12. 12 kali dia compound. Kuasa dengan 12 darab dengan 2. Okay. So pandai-pandailah picit kalkulator dapat nilai dia.
Okey. Ni pun TP3 sebab awak dah guna kemudahan rumus. Okay. Untuk rumus ni faedah mudah PRT. Yang ni guna banyak nanti nak kira pinjaman semua pun banyak guna yang ni. Okey, cikgu teruskan. Sekejap je dah 10.30. Cikgu teruskan dengan muka surat 15 soalan dalam buku 1. Okey. Soalan dalam buku 1 muka surat 15 3.1C. Dia tanya apa maksud ROI. ROI adalah Roy adalah tadi cikgu dah cakap ROI apa dia? Return of investment, nilai pulangan pelaburan. Tu je, dia tanya maksud je. Nampak itu tak tanya lah ni, kecuali padankan baru padan muka kan. Okey, yang ni. Cikgu buat dalam buku awak sebab tak nak lagi awak kena download soalan, print kan. Nanti merungut pula kena download soalan. Okey. Soalan dia tahun Januari 1 Januari Cik Kamal ni beli satu homestay. Okey. Harga dia yang ni. So cikgu nak cepat cikgu tulis tanda terus ini harga dia beli. Dia sewa sehari 100. Tapi dalam sebulan puratanya dia berjaya sewa 20 hari. Soalan dia tanya. Hitung sewa bulanan. Okey. Soalan A. Sewa bulanan 20 hari. 100 hari. 100 ringgit sehari. Darab dengan 20 hari. So sebenarnya duit sewa yang dia dapat adalah RM2,000. Okey. Sebulan daripada inap desa ni dia dapat 2,000. Dia tanya, berapakah nilai ataupun jumlah ni jumlah pulangan pelaburan jika dia nak jual dengan harga yang ini pada akhir tahun tu. So kita tengok ni nilai dia. Jadi awak akan tulis jumlah. Okey, tulis elok-elok pulangan. Cikgu tulis pendek pelaburan sama dengan sewa yang dia dapat. Sewa yang dia dapat. Ni satu hari ni satu bulan Ni sewa 2,000 ni satu bulan sahaja. Okey. Kalau setahun, sewa dia dapat 2,000. Tak muat tak muat. Tulis kat bawah Sama dengan sewa yang dia dapat 2,000. Sebulan dapat 2,000 darab dengan 12 bulan. Ni jumlah sewa yang dia dapat. Tambah dengan harga dia jual 450,000 tolak dengan harga yang dia beli ni harga yang dia beli tolak yang ni 280,000. Cuba pergi cek kalkulator, dapat tak? Okey. Jadi sebenarnya yang ini jumlah sewa setahun dia dapat banyak ni. Okey. Yang ni lepas dia jual dia untung 170,000. Okey. So sebenarnya berapa banyak inap desa ni bagi duit pulangan balik kat dia. Tambah ni dengan ni dapat RM194,000. Banyaknya kan? Sonyoknya kira duit banyak-banyak ni kan? Yang ni pun TP3. Okey, yang ni pun TP3. Okey. Dia tak suruh kira pun sebulan dia ada hutang ke apa benda. Yang ni pun TP3. Okey, lepas tu kita teruskan dengan soalan nombor 3. Okey. Soalan nombor 3 ni untung dia dekat atas soalan awak tu ada tip pintar. Cikgu tak tulis dalam ni. Dia tulis dividen sama dengan berapa. Apa rumus untuk dividen. So cikgu nak ajar awak nak tanda je. Alamak terlari ke bawah ke. Okey ni. Yang pertama yang ni. Okey. Wani ni melabur sebanyak 5,000 unit. Okey. Allahu Akbar. Asyik keluar muka anak-anak saya je. 5,000 unit. Okey. Dengan harga 1 unit
RM RM1.20. Okey, seunit. Dia dapat rate dia, dividen dia adalah 8%. Nak tulis 8% boleh, nak tulis 0.08 pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Sekejap Aduh. Okey. So, lepas tu kita kira lah. Dividen sama dengan, tak keluar pula. Dividen sama dengan berapa peratus kadar dividen tu. Tengok rumus dekat atas buku awak 8%, nak tulis 0.08 pun boleh. Darab dengan berapa yang dia laburkan, 5,000 unit. Darab dengan harga seunit RM1.20. Okey? Tak payah tulis RM, kira je terus. So, akhirnya dia dapat RM480. Soalan ni pun TP3. Okey? Cikgu boleh tambah sikit lagi. Berapakah jumlah yang Wani ada, duit Wani ada selepas dia dapat dividen? Boleh je tambah. Okey? Boleh je tambah. Tambah 480 ni, tambah dengan 5,000 unit darab dengan darab. Kalau cikgu tambah, okey? Katalah cikgu nak tambah soalan nak jadikan TP4. Berapakah jumlah pulangan semua yang Wani ni ada? Okey? Wani ni ada. Sebab Wani ni melabur yang ini dengan yang ni. Yang ni awak kena jumlah semua Wani ada. Kenapa TP4 Sebab yang ini RM400 yang dapat dividen tambah yang ini 5,000 darab dengan RM1.20. Ni jumlah yang dia ada. Bukan tambah 5,000 ni tambah terus yang ni 5,000 ni unit. So sebenarnya dia melabur berapa kena darab dengan ni. Jangan silap. Okey? Jangan silap. Okey, cikgu teruskan dengan 3.1D. Okey? 3.1D ada setengah soalan bentuk ayat, cikgu laju je lah. 3.1D. Dia ada bagi ayat-ayat tu. Okey, sebab yang ni TP1, TP2 ayat-ayat tu yang tadi cikgu dah ajar, cikgu dah terangkan tinggi rendah, awak compare yang tu je lah. Kita buat yang terus mengira soalan Encik Ramli. Okey. Soalan Encik Ramli, soalan 5 sebab dia tulis kat situ. Sekejap. Okey. Dalam ni lah. Sekejap cikgu terangkan yang ni jap. Soalan nombor 2 dia tanya, potensi risiko simpanan di bank adalah sifar berbanding pelaburan. Sebab simpanan di bank ni kita dijanjikan ada yang tadi cikgu sebut PIDM tu ini bawah bank negara Dia tanya yang kedua. Kenapa amanah saham ni tahap pencairan tinggi? Sebab bila-bila nak tunaikan, nak keluarkan boleh je. Okay. Hartanah. Kenapa risiko dia rendah? Hartanah ni tak boleh sebarang-sebarang. Orang nak curi ke sebarang-sebarang tak boleh So hartanah risiko dia rendah sebab harga dia lagi satu makin lama makin naik. Okay, tak ada orang beli rumah, lama-lama harga rumah tu makin turun. Tak Okay, soalan yang Encik Ramli ni. Okay, Encik Ramli ni. Saya nak terangkan ni je. Dia tak ada pengiraan. Cuma nak kena pasti dalam soalan ni apa dia kategori dia. Saham, amanah saham ataupun hartanah. Bila sebut je yang ni, ada pula tanah kan? So terus jawapan dia, apakah jenis pelaburan? Hartanah. Sebab ni tanah hartanah. Yang kedua. Bila hartanah dia tanya, apakah tahap potensi risiko? Hartanah memang risiko rendah. Okay? Hartanah risiko memang rendah. Lepas tu pulangan dia. Pulangan hartanah memang tinggi. Okay? Risiko rendah, pulangan tinggi. Okay ni kecairan rendah. Okay? Tiga-tiga kita kena jawab. Risiko rendah, pulangan tinggi, kecairan rendah. Dia tanya pendapat. Okay. Dia tanya pendapat tapi justifikasi ni sepatutnya kena kira. Okay. Dia tanya pendapat tapi dia tanya pendapat. Pada pendapat anda, pelaburan yang dilakukan ni bagus tak bagus? Baguslah. Okay. Yang kedua, beri justifikasi jawapan anda. Cikgu cakap kalau justifikasi kena kira. So, pelajar kena kira lah. Kena kira apa benda? Dia beli harga ni.
Okay, dia beli harga ni. Dia jual harga ni. Tapi dalam ni dia tak tulis pun sebulan sewa berapa. Paling kurang kita nampak daripada nilai beli dengan jual ni, dia dah untung 600,000. Okay, tolak dengan dia beli 200,000 je. Paling kurang pun dia dah untung 400,000. Okay, tu tak kira lagi kalau dia sewa sebulan berapa. Okay, ni kalau maths dia nak justifikasi, kalau boleh kena ada number, kena kira. Pemurataan. Okay. Ni pemurataan. Kataan dia. Perkataan dia pemurataan. Okay. Dalam konteks muka surat 69. Soalan dia, apa yang awak faham strategi pemurataan dalam pembelian saham? Maksudnya macam ni je. Kalau beli sekaligus, contoh dia 24 RM 24K. Dia beli terus 24K ni. Tapi pemurataan mungkin bulan Januari beli 20 unit. Okay. Bulan Februari mungkin dia beli 100 unit. Tapi yang ni kalau sekaligus ni mungkin dia beli terus habis duit dia. Kalau yang ni mungkinlah berbentuk unit ataupun bulan Januari dia beli 1,000. RM 1,000. Okay. Bulan Februari kemungkinan dia beli RM 5,000. Macam tu. Tu maksudnya pemurataan Okay, kita nak buat yang Puan Mary dengan Encik Joseph. Dalam buku awak dah untung dia dah buat kotak siap-siap. Cikgu nak ajar awak kira je. Okay. So Puan Mary ni, okay, Puan Mary ni tak kisahlah dia, sebab dia dah terus beli yang ni dengan ni. Kalau tanya berapa Puan Mary, berapa unit Puan Mary ada, senang je. Satu unit RM2. So dia beli 25,000. Berapa unit Puan Mary ni ada? 25,000. Okay. 25,000 bahagi dengan 2. So dapatlah 12,500 unit. Okay. Puan Mary ni dia beli terus. 25,000 ni dia beli terus. So Puan Mary ada 12,500 unit. Okay. Encik Joseph. Sebab Encik Joseph ni jadi awak kena letaklah dalam kotak yang awak buat tu. Cikgu next page sebab kotak ni awak kena kira lah. Okay. Jadi setiap bulan dia melabur 2,000. Soalan dia, setiap bulan Cik Joseph ni melabur 2,000. So tulislah semua dalam kotak ni semua 2,000. Okay. Cikgu malah tulis, awak kena rajin lah. So jumlah dia tetap jadi okay, 24,000. Sebab yang jumlah jumlah pelaburan ni RM. Okay, setiap bulan dia melabur RM2,000. So ini harga seunit. Awak kena darab. Ni harga awak kena darab pula. Awak kena bahagi darab pula. Nak tahu berapa unit dia dapat, awak kena bahagi. 2,000 bahagi 2. So dapat 1,000 unit. Okay. Nilai yang ini cikgu ulang nilai ni adalah jumlah pelaburan bahagi ni Katalah ni kotak ni cikgu label X, ini label Y. Jawapan yang ni adalah X bahagi dengan Y. Takut awak terlupa Ini bahagi ni. Yang ni awak akan dapat 1,052. Okay. Yang ni pula sampai awak kira sampai habis. Lepas tu awak jumlahkan. Okay. Selepas awak jumlahkan. Sebab saya dah buat, saya malah nak tulis je. Okay. Selepas awak jumlahkan, awak akan dapat 12,730 unit. Ni RM. Okay. Yang ni unit saham dia. Sedangkan, ingat balik cikgu kira, puan ni dia ada, alamak comotnya tulisan cikgu. Puan ni dia ada yang ni. Okay. Puan Mary ni dia ada 12,500. Tetapi, Encik Joseph ni ada yang ni. Ada banyak ni. 12,730. Okay. Puan Mary ni pula, harga dia memang banyak ni je. RM2 sahaja seunit. Tetapi, Encik Joseph ni, kalau nak tahu berapa harga seunit, kena bahagilah 24,000
okey, bahagi dengan 12,730. Okey. Dapatlah harga 1 unit share yang dia beli tu. So harga dia RM1.88. Sedangkan Puan Mary tadi harga dia RM2. So kalau saham tu naik, untunglah Encik Joseph ni. Joseph ke nama? Betul. Encik Joseph ni So dia tanya, nyatakan kelebihan. Kelebihan ni sebab kos seunit ni boleh dikurangkan. Lagi rendah seunit. Kalau risiko nak rugi tu lagi rendah lah. Dan unit dia lagi banyak. Kalau harga ni naik lagi tinggi, contoh dia lah. Harga dia naik RM2.10. So lagi tinggi dia dapat. Okay. Yang mengira lagi Cikgu buat soalan yang mengira sahaja. Okay. Muka surat 20. Buku awak muka surat 20. Okay. Buku awak muka surat 20. Encik Lee. Ni soalan nombor 2. Muka surat 20. Encik Lee membeli sebuah rumah. Ni harga dia RM450. So cikgu nak mengajar awak kira. Dalam buku teks boleh ikut contoh. Muka surat Encik Yusof. Muka surat 62 contoh 11. Ni cikgu ulang. Soalan nombor 2. Dalam buku kerja awak muka surat 20 ni awak boleh tengok contoh dia. Muka surat 62. Okay. Contoh 11. Okay. Dia hampir macam tu lah dia kira. So sekarang ni kita nak kira. Dia sebut. Okay. Ni ruangan untuk saya nak tulis jawapan Okay. Dia sebut Encik Lee sebab awak ada buku awak ada kertas soalan. Encik Lee ni harga dia beli RM450,000. Okay. Dia bayar 10%. Okay. Pendahuluan dia 10%. 10/100 daripada yang ni. So pendahuluan dia adalah RM45,000. Okay. Sekarang ni selepas dia duduk selama 20 tahun, dia nak jual sebanyak RM850,000. Soalan dia tanya, berapakah nilai pulangan pelaburan? So awak kena kira yang pertama. Okay. Dia jual, ni cara nak kira dia keuntungan modal. Cikgu tulis ayat elok sebab tu cikgu tinggalkan ruangan nak kira ni besar. Keuntungan modal sama dengan harga dia jual tolak dengan ni dia bayar pendahuluan RM45,000 tolak dengan dekat dalam kotak tu ada nilai banyak kan? RM588,000. Ini jumlah ansuran bulanan yang dia bayar. Tak muat cikgu tulis bawah Tolak dengan duty stamp RM15,000. Tolak dengan RM8,000 dia bayar untuk ejen yang tolong dia jualkan rumah dia ni. Dan last kali ada perbelanjaan lain. Dia iklankan ke apa ke RM18,000. So lepas tolak semua ni akan dapat RM176,000. Adakah ini nilai pulangan modal? Belum. Ini untung sahaja. Okay. Nilai pulangan modal berbentuk peratus. Cikgu ulang. Nilai pulangan modal berbentuk peratus. Okay. Kalau awak tanya cikgu soalan macam ni ada tak malam nanti? Tak ada. Tapi soalan periksa kemungkinan ada. Okay. Ini TP5 Okay. Jadi ini berapa banyak dia untung? Banyak ni dia untung. Tapi nilai pulangan modal, cikgu tulis nilai pulangan modal sama dengan nilai dia untung tu. Okay. Ni keuntungan modal ni per dengan harga asal dia beli RM450,000 darab dengan 100% sebab kita nak jadikan persen. So dia akan jadi
39.11%. Sekejap je dah 2 jam kan. So kalau pelajar tengok dalam soalan dalam buku kerja awak, muka surat 20, format PT3 ada soalan objektif, ada perkataan overdraft, okey, ada soalan padankan, ada soalan bulatkan pengiraan. Okey. Cikgu terus buat yang kira pukul berapa? Okey. Lagi 4 minit lagi. Sekejap sebab saya tahu 11.30 awak ada kelas. So sekejap cikgu habiskan sikit je. Habis sebab kita nak belajar, awak akan ujian tajuk ni je. Yang 3.1 Yang berikutnya nanti kami cikgu-cikgu 4 orang ni kat main plan nak ajar bila pula untuk awak mengira. Okay. So yang ni awak tanda tik-tik-tik-tik. Okay. Cikgu nak ajar yang kira ni sikit. Sikit lagi. Okay, dia kata Nabila, buku awak muka surat 21. Nabila, dia beli saham 8,000 unit. Cikgu garis 8,000 unit. Berjumlah 7,360. So dia tanya, berapa harga seunit? Senanglah. Okay. Satu unit sama dengan dia beli RM7,360 bahagi dengan 8,000. Okay. Picit kalkulator dapatlah RM 0.92. Okay. Kalau jawapan awak cikgu terang awak kira yang ni, kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.92. Okay. Kalau awak tak letak RM pun boleh je. Tak ada masalah. Sebab yang nilai dia ni lah. Tak ada masalah. Cuma cikgu galakkan untuk tajuk ni, kalau boleh fahamlah 0.92 tu apa? Oh, sampul dosen. Macam ni Okay. Soalan C. Tajuk sikit Soalan C. Last Soalan C last. Sebenarnya ada lagi soalan belakang ni. Tapi dia tajuk 2 lah. Cikgu habiskan untuk yang ni je. Soalan C. Okay. Soalan C dia tanya. Type pun dah salah. Faedah mudah. Mudah Faedah mudah. Okay. So bila faedah mudah, ingat balik formula faedah mudah. I sama dengan P, R, T. Kalau tak nak tulis P apa, R apa, T apa pun boleh. Dekat sini P. Dekat sini T. Tapi kena tukar. 18 bulan adalah 1. Okay, 18 bulan adalah 1.5 tahun. 1 tahun setengah. Okay. Ini adalah R. 0.06. So, kita tulislah I. Dia tanya cari jumlah wang itu. Okay. So, I sama dengan, kita kira ni dulu Cikgu kira ni dulu. Okay. Faedah yang dia dapat adalah 1,710. Dia tanya apa? Jumlah wang. Oh. Sorry, cikgu salah soalan sekejap. Menerima faedah. Okey. Dia bagi, yang ni bukan faedah Yang ni adalah I. Bukan P. Cikgu salah Yang ni adalah I. Okey. Sorry, cikgu salah. Okey. So, I dia dah bagi. Jadi, awak tahu I. Cikgu buat terbalik boleh. P, R, T sama dengan I. So, I dia dah bagi. 1,710. Okay. Kalau tanya ni soalan apa? Ni soalan TP3 juga. Kalau ada panjang sikit lagi yang rumit, boleh jadi TP4 lah. Okay. So, P kita tak tahu. Dia tanya sekarang jumlah wang. Berapa P itulah. Darab dengan R dah ada. 0.06. Okay. Darab dengan T dah ada 1.5. So, automatik lah. P sama dengan jumlah faedah yang dia dapat bahagi dengan 0.06 darab 1.5. Okey? Allahuakbar. Okey? So, cuba kira. 0.06 darab 1.5. Sekejap, cikgu picit kalkulator. Betul So,
1.7. Alamak, salah tekan. Sorry. Cara kalkulator dah tekan telefon. 1710 bahagi 0.6 darab 1.5. So dapat, okey. So dapat RM 19,000. Alhamdulillah. Maksud dia, okey. Maksudnya adalah dia ni, okey. Katalah cikgu lah ni. Cikgu sebenarnya cikgu simpan sebanyak 19,000. Okey. Selama ni rate dia adalah 0.06 dan selama 1 tahun setengah. Kalau awak kira balik, okey, P darab A darab T, akan dapat nilai ni. So yang ni dia bagi faedah dia dapat, tetapi dia tanya berapa orang ni simpan. Okey, tu saja untuk hari ni. Okey, sebelum tamat cikgu nak pesan. Yang pertama berkaitan exam malam ni. Okey, ada tak nak tanya apa-apa? Soalan 15 soalan objektif berkaitan dengan tajuk 3.1. Okey. Tajuk 3 ni ada pengiraan, ada berbentuk ayat. Bukan awak jawab ayat panjang, tak. Soalan tu ayat lah. Kebaikan ke, keburukan ke. Soalan dia, awak kena jawab 15 soalan objektif. Pilih je A, B, C, D. Okey. Selama 30 minit. Cikgu kemungkinan akan buka awal sikit. Kita mula pukul 9 malam. Nanti dalam pukul 8.45, cikgu akan kejutkan awak. Bagi tahu exam kita pukul 9 malam. Online serentak. Maksudnya kalau selepas 9.30 awak belum send lagi jawapan awak, terus tak ada markah. Sebab kena ikut masa. Okey? Kecuali ada teknikal part ke cikgu tambah masa ke apa tu lain Jadi awak kena key in nama awak, nama betul-betul sebab kita nak record markah awak. Nanti boleh, dan awak kena masukkan email, awak boleh tengok kelebihan ujian ni, awak boleh tengok soalan mana awak betul, soalan mana awak salah dan apa jawapan yang betul. So cikgu minta bagi tahu kawan-kawan, ni yang cikgu ajar ni kita akan share kejap lagi Video ni insya-Allah kita akan share dekat YouTube yang tak boleh masuk online ni. So dia tengoklah, belajarlah sikit apa cikgu ajar ni, laju gedebuk kan suara cikgu. So tengok balik macam mana nak jawab exam tu, pilih klik je send nanti kan. Dan tu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ramai sangat personal message berkaitan dengan rumah idaman. Sebenarnya sebelum exam, sebelum cuti, kebanyakan cikgu cakap awak perlu buat PBL, project based learning. Maksudnya awak buat projek lah. Dalam setiap tajuk awak ni ada je projek. Belakang tajuk ni ada je projek, mini projek. Contoh dia soalan indeks. Ada je projek dia. Okey. Sekejap cikgu buka buku Okey, soalan muka surat soalan pula. Projek untuk tajuk pertama muka surat 27 ada je. Sebenarnya tak semestinya awak buat yang kami sebut rumah idaman. Awak boleh buat yang lain juga. Tetapi kalau tak boleh fikir, buat rumah idaman. Macam mana buat? Okey, apa sahaja yang awak buat, awak snap ataupun awak videokan. Nanti cantum jadikan satu video. Dalam video kena ada suara lah, kena terangkan apa awak buat. Okey? Atau awak snap. Buat plan, snap. Buat dongakkan, snap. Lepas tu awak kira course, snap. Kan? Lepas tu awak cantumkan jadi bentuk PowerPoint. Boleh juga. Dalam PowerPoint pun boleh masukkan suara. Okey. Bagi yang lagi canggih, lagi bagus, kalau dia nak buat model maujud, maksudnya rumah sebiji lah, tak ada masalah. Cuma cikgu fikir takut yang tu menyusahkan. Kalau awak buat model rumah, insya-Allah cikgu akan minta model rumah awak tu untuk pameran. Sebab setiap tahun ada pameran. Sekolah akan buat apa daripada panitia maths, akan label nama awak lah. Okey? Kalau yang tu, chances untuk dapat TP 6 lagi tinggi sebab dia buat model rumah. Okey. Macam mana cara cikgu menilai awak? Projek ni untuk bagi TP tahap penguasaan bagi tajuk yang pertama, tajuk skala. Sebab awak nak cakap rumah awak saiz apa, awak lukis tu saiz apa. Tu yang pertama. Tajuk 4. Okey.
Yang kedua, ni tajuk 4 eh. TP ni tajuk 4. Yang kedua, tajuk pelan dongakkan. Tajuk 7 kan? Pelan dongakkan, tajuk 7. Okey. Yang ketiga, tajuk 3. Kira kos. Dalam tu ada pengiraan kos. Dalam ni pun kita ada kira kos kan? So nampaklah ada benda yang awak gunakan. So tiga-tiga ni akan ada tambahan dia. Kalau awak tanya adakah ini akan bagi TP keseluruhan awak. Okay. TP keseluruhan dia kena tengok topik 1 sampai topik 9. Ada 9 topik. Kalau 3 ni, 3 topik ni awak dah dapat 6, dah tinggi. So peluang awak nak dapat 4, 5, 6 TP untuk keseluruhan subjek mat tu tinggi. Kalau awak tanya cikgu, bila awak siapkan model ni, buat dengan elok, awak pendek je, jangan panjang-panjang. Video panjang cerita, lama jadi movie ke payah. Okay, pendek je, awak tunjuk, awak buat apa benda, yang penting nak tengok awak buat. Okay? Paling senang, paling mudah TP 5 lah. Okay? Tapi awak tanya, cikgu, TP 5, dia berbalik pada jawapan soalan exam juga. Dan, ni penting. Projek ini memberi markah 15% untuk peperiksaan akhir tahun awak. Okey? Ni cikgu tolong kirakan. Katalah awak dapat markah penuh 15%. Okey? Awak buat bagus. Memang layak cikgu bagi 15%. Okey? Peperiksaan akhir tahun markah awak 60. Okey? 60/100. Tapi baki peratus adalah 85 sahaja. So, kalau awak kira, yang ni awak akan dapat 60%, 6.6 darab dengan 85. Sebenarnya markah exam awak adalah 51. Okey? Campur dengan, kalau tidak markah exam awak sepenuhnya 60 tau. 60 sahaja. Okey? Kalau 100% exam. Tapi bila kita ambil 55, awak dapat 51. Tambah dengan ni, 15 ni. Okey. Kalau awak tengok, awak dapat 66 markah. Okey. Tapi kalau awak sebut, kalau cikgu ni pun C. Adalah tambahan lain lagi yang kita akan buat. Okey. Cikgu akan cuba nak tambahkan lagi lah. Tapi yang ni senang dapat. Cikgu takut nanti untuk orang yang markah lagi rendah, kalau markah awak rendah gagal ke, yang ni sangat membantu. Okey. So tolonglah buat. Jangan buat cincai. Kalau buat cincai, markah cincai. Itu saja untuk hari ni. Cikgu minta maaf. Cikgu guna masa lebih 10 minit. So kalau apa-apa nanti tolong PM cikgu. Okey. Cikgu yang ajar awak. Cikgu mana-mana pun boleh. Okey, itu saja.